Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syirazi bin Mat Saman. Nombor metrik I18303321. Saya bincangkan tentang definisi, iaitu definisi Islam. Okay, first kali, Islam ialah agama yang syumul, iaitu agama yang menyeluruh daripada berbagai aspek sama ada sosial, ekonomi dan juga politik. Di sini uh, Sini maksud pada Islam ni, dia menyeluruh. Maksudnya dari segi semua aspek Islam ni membincangkan daripada segi sosial, ekonomi dan juga politik. Okay, seterusnya Islam dari perkataan salima, iaitu selamat sentosa serta damai. Okay, seperti yang kita tahu kata, perkataan Islam sendiri pun ataupun nama Islam tu dipilih adalah berdasarkan daripada kata dasar daripada perkataan Arab, iaitu salima yusallimu saliman, iaitu selamat sentosa serta damai. Okay, seterusnya turunnya Islam merupakan satu hikmah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia yang masih lagi hidup. Oleh itu Islam dipanggil sebagai agama wahyu. Okey. Di sini kita dapat tahu kata Islam ni diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW terus daripada Allah. Jadi agama Islam ni adalah agama wahyu, iaitu agama yang perlu dianuti oleh sesiapa saja, iaitu maksudnya zaman Rasulullah SAW. Jadi masa zaman Rasulullah SAW tu, sebarang agama mestilah, walaupun sebelum ni Nasrani itu agama yang betul, tapi setelah turunnya wahyu bahawa Islam ni adalah agama yang betul, jadi mereka semua kena terima agama Islam itu sendiri dan anuti. Okey, seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, iaitu pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redha Islam itu agamamu. Okey, maksudnya di sini Allah telah berfirman dalam ayat Quran surah Al-Maidah ni bahawa Allah telah kurniakan, Allah telah sempurnakan agama Islam ni terhadap diri kita dan juga diri kita dan juga umat Islam yang lain, dan Allah redha akan agama Islam tu. Okey, seterusnya kita tengok pada hadis, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu terdirinya Islam tu atas 5 perkara. Okey, iaitu Islam didirikan atas 5 perkara, iaitu menyaksikan bahawa tiada ilahi selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Okey, daripada sini kita dapat tahu bahawa Islam tu Islam ni merupakan agama yang kukuh disebabkan Islam mempunyai prinsip-prinsip. Terdirinya Islam ni atas prinsip-prinsip tertentu, iaitu atas 5 prinsip rukun Islam yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Okey, itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada rakan saya untuk slide seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Harizaman. Nombor metrik I18303316. Tajuk pembincangan saya adalah berkenaan tentang pengenalan kepada salah faham terhadap agama Islam. Yang pertama sekali, salah faham terhadap agama Islam adalah satu masalah yang dilihat besar, tapi ianya juga ada jalan penyelesaian. Masalah ini berlaku disebabkan tiadanya pembelajaran dan pendidikan yang khusus mengenai sesebuah agama itu. Dan dalam salah tafsiran sesebuah agama itu, salah faham yang sering ditafsirkan adalah salah faham terhadap Islam.
kesan daripada salah faham ini, dia akan berlakunya kekeliruan dan kecelaruan sehingga hilangnya keunggulan agama Islam yang disebut sebagai agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kesan lain juga, dia menyebabkan ada dalam kalangan umat Islam itu sendiri mula untuk ragu-ragu dan hilang keyakinan terhadap Islam. Dan dalam hadis Nabi juga ada sebut pada akhir zaman akan timbulnya satu penyakit, iaitu penyakit cintakan dunia dan takutkan kematian, atau disebut sebagai penyakit al-wahnu. Penyakit ini juga ianya menyebabkan umat Islam berasa bangga kerana terikut dengan gaya barat, dan dia salahkan agama dia sendiri sebab dia anggap kolot dan mundur dan tidak sesuai dengan peradaban dan tamadun pada masa itu. Dan umat Islam yang tentang perkara ini juga, dia cakap jangan kita lihat pada penganut agama Islam itu sendiri, tapi kita perlu lihat pada agama itu sendiri. Tapi musuh-musuh Islam ni dia tak setuju, dan dia akan kata, jadi apa yang agama Islam itu sendiri buat untuk bawa umat Islam itu sebagai umat yang terbaik. Okey. Jadi dari situ kita dapat lihat yang sebenarnya kerja tugasan ini kita untuk bincangkan cara-cara kita untuk lihat apa itu faktor dan cara-cara untuk kita atasi masalah salah faham terhadap Islam ini. Salah faham agama Islam ni antaranya berlaku dalam golongan masyarakat, dan salah faham masyarakat terhadap Islam ni terbagi kepada ketiga, iaitu liberal, ekstrim dan singkat. Yang pertama sekali ialah liberal. Okey, fahaman liberal ini dia utamakan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Maksudnya kebebasan ni adalah kuasa yang paling tinggi dalam fahaman dia. Yang mana dia lihat Islam ni ditampal dengan kata sifat, namun hakikatnya Islam ditafsir secara berbeza-beza mengikut keinginan penafsiran mereka. Okey. Seterusnya, mereka ni juga, fahaman golongan macam ni juga, dia tolak adanya pembatasan khususnya dalam pemerintahan dan institusi-institusi agama. Sebagai contoh, dia tolak dalam fahaman sistem diraja kan, yang mana raja dia turunkan kuasa kepada anak dia, dan institusi Islam ni yang mana kita tak boleh nak terima macam katakanlah LGBT sekarang ni kan. Jadi dia tolak benda tu. Lepas tu dia utamakan akal, yang mana dia cakap akal manusia yang bertanggungjawab dalam menerangkan tujuan dan konteks dalam Al-Quran mengikut kehendak kontemporari. Sebagai contoh, hukuman ke atas penjenayah dan juga hukuman hudud. Yang mana isu sekarang ni, hukuman yang sebelum ni hukuman hudud, yang mana ditolak keras oleh masyarakat bukan Islam. Sebab apa? Mereka ni salah faham terhadap Islam, dan mereka tak faham apa itu Islam sebenarnya. Dan mereka juga kata yang hukuman haruslah bersesuaian dengan peradaban dan ketamadunan ketika itu. Maksudnya mereka rasa yang Al-Quran ni turun 1400 tahun dulu, jadi ia sesuai untuk digunakan pada masa tu. Tapi bila masa makin moden ni, mereka rasa tak sesuai, dan itu langgar dengan undang-undang mereka yang guna sekarang ni, iaitu hak asasi kemanusiaan. Seterusnya adalah fahaman ekstrim, yang mana fahaman ini berasal daripada perkataan ekstrim yang bermaksud hal yang berkaitan dengan kefahaman atau kepercayaan yang keterlaluan atau berlebihan. Fahaman ini adalah ancaman yang besar khususnya kepada umat Islam. Kerana kesan daripada fahaman ini dia jauhkan serta timbulkan salah faham masyarakat bukan Islam, ataupun mereka yang baru sahaja hendak dekati Islam, dia akan sebabkan menyimpang jauh dari fahaman Islam yang sebenar. Punca daripada fahaman ekstrim ni salah satunya adalah sifat taksub atau fanatik yang melampau kepada pegangan mazhab atau satu buah fikiran. Maksudnya mereka tolak sungguh-sungguhnya fahaman yang selain daripada apa yang mereka percaya. Selain itu juga sikap ekstremis ini dia merupakan sikap yang melampaui batas-batas dalam perintah agama, sehingga kan ianya terkeluar daripada apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Seterusnya, tak sekali untuk bahagian saya adalah berkenaan tentang fahaman singkat. Fahaman singkat ini adalah fahaman yang mudah dan ringkas terhadap ajaran Islam, tanpa mengikut tahap-tahap yang sewajarnya untuk memahami, menghayati dan mendalami Islam. Fahaman ini juga merupakan jalan mudah bagi seorang Islam untuk mengamalkan ajaran Islam tertentu, tetapi pada masa yang sama juga
dia tinggalkan ajaran Islam yang lain. Fahaman ini berpegang kepada ajaran Islam dari konsep dasar saja, tapi tidak berpegang kepada ajaran-ajaran yang samping lah, yang lain seperti usul fiqh, tafsir dan lain-lain. Kesan daripada fahaman singkat ni disebabkan seseorang itu tidak memahami Islam. Okay, dia tak boleh nak adapt Islam itu secara terbuka dan dia susah untuk terima pandangan orang lain. Antara isu semasa yang boleh dikaitkan dengan fahaman singkat ini adalah salah satu yang mana kita kenal dia sebagai lepat ataupun nama sebenarnya adalah Ismail Arifin, yang dia ikut apa yang dia sebut, dia berpegang kepada makrifat sahaja, dan dia tidak berpegang kepada konsep agama Islam yang lain seperti akidah, syariah dan lain-lain. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sejarah Islam. Pengertian agama ialah sistem yang mengaturkan keimanan, kepercayaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Iaitu, ia juga merupakan sistem kepada keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta kaedah yang berkait di antara pergaulan manusia dengan manusia. Dan juga perkataan agama ini berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu bererti tradisi. Seterusnya ialah pengertian Islam maksud tunduk, patuh dan berserah. Islam mempunyai kaitan yang rapat terhadap pengembangan tamadun manusia bagi setiap negara. Yang juga ianya dari segi istilahnya, ianya patuh kepada Allah SWT, iaitu Tuhan pencipta dan pentadbir sekalian alam. Dan seterusnya ialah pengenalan tentang Islam. Agama Islam telah muncul di semenanjung Arab pada kurun 7 Masehi apabila Nabi Muhammad mendapat wahyu. Dakwah Islam ni berhubung kait dan teguh apabila Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Malaikat Jibril untuk menyeru supaya mendakwah kepada manusia. Iaitu, dan juga selepas baginda wafat, ianya telah disambung legasi oleh 4 khalifah tersebut. Dan iaitu Khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman dan Affan. Dan kemudian Islam telah membina kerajaan Uthmaniyah, seterusnya Abbasiyah, Uthmaniyah, sehinggalah Islam ni terkenal di seluruh pelosok dunia. Dan kemudian ialah Islam di awal pengembangan. Nabi Muhammad mendapat wahyu oleh Malaikat Jibril untuk mendapat panggilan kepada masyarakat dan terus menyebarkan dakwah. Antara orang terawal yang memeluk Islam ialah isteri baginda Siti Khadijah, termasuk kaum keluarganya, seterusnya rakan-rakan anak angkatnya serta rakan akrabnya Abu Bakar. Selepas 3 tahun berlalu, selepas itu penghijrahan Nabi beramai dari Mekah ke Madinah merupakan satu titik tolak memula era baru dalam kalender Islam, iaitu hijrah. Di Madinah baginda telah menyebarkan Islam dengan jayanya. Kemudian apabila Nabi Muhammad telah menyebarkan dakwah Islam semuanya, terdapat pelbagai rintangan dan cabaran yang ditempuhi oleh baginda, sepertilah ancaman bunuh. Pada mulanya, baginda telah menyebarkan dakwah kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy iaitu ianya telah menjadikan salah satu tilik tolak yang amat mencabarlah pada Nabi Muhammad apabila untuk menyambungkan dakwah. Dan juga bapa saudaranya iaitu Abu Lahab telah memberi ancaman kepada Nabi Muhammad untuk dibunuh kerana tidak sukakan agama Islam tersebut. Selepas itu berlakunya Perang Badar. Perang Badar telah tercetus pada bulan Ramadan apabila Abu Sufyan mendengar kabar berita apabila mengenal pasti rancangan umat Islam untuk menewakan dakwah. Namun, ia telah menjadi satu perang yang amat besar, iaitu Perang Badar. Namun, disebabkan oleh ketakmatan askar baginda, telah menjadikan ianya mengutip harta yang tercicir, dan strategi Nabi Muhammad telah pun tewas apabila anggota tenteranya telah ingkar terhadap rancangan baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian selepas bertahun berjuang demi Islam, baginda telah pulang ke Madinah dan kemudian baginda telah sakit sehinggalah tidak sedar diri. Dan baginda telah wafat pada umur 60 tahun pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Selepas itu dakwah Islam pun diteruskan melalui 4 khalifah seterusnya.
Dan itu sajalah untuk bahagian syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Anwar. I18102850. Okey, saya akan menerangkan tentang contoh atau situasi salah faham terhadap Islam. Salah faham orang bukan Islam terhadap Islam. Banyaklah salah faham orang bukan Islam ni terhadap Islam. Contohnya macam tuduhan dan tomahan, anggapan yang salah, kesalahfahaman daripada pihak orang bukan Islam. Islam ni merupakan agama yang paling banyak yang disalah fahami oleh manusia. Salah faham ni ada juga kepada orang Islam sendiri pun ada kesalahfahaman terhadap Islam. Ada peristiwa hitam dahulu mengenai tuduhan, iaitu agama Islam ni menganjurkan keganasan. Pada ketika dahulu, tuduhan ini pernah popular selepas berlakunya peristiwa hitam pada 11 September 2001, apabila sekumpulan pemuda Islam yang disyaki merampas kapal terbang penumpang di Amerika Syarikat dan merempuh bangunan pusat dagangan dunia di New York, yang menyebabkan lebih dalam 6,000 orang mati. Selepas peristiwa tersebut, anggapan bahawa Islam ini merupakan agama yang mengajar manusia tentang keganasan. Tomahan ini adalah salah sama sekali, tidak betul. Seperti yang kita tahu, kita sebagai umat Islam, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang melarang umat Islam daripada permusuhan dengan orang yang bukan Islam. Jika mereka tidak bermusuhan dengan umat Islam dahulu, kita mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kita umat Islam mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang memandu masyarakat Islam dalam membentuk sikap atau hubungan baik serta adil dengan masyarakat yang bukan Islam. Apa lagi ya? Mereka juga orang bukan Islam juga ada menuduh umat Islam. Mereka mengatakan Islam ini disebarkan melalui mata pedang. Mata pedang ni maksud dengan apa yang digambarkan oleh mereka sebagai agama yang disebarkan menggunakan kekerasan, peperangan. Tuduhan ini sama sekali tidak betul.
Kerana Al-Quran melarang umat Islam, dalam Al-Quran melarang umat Islam melakukan kekerasan dan peperangan terhadap orang bukan Islam untuk memaksa mereka menerima Islam. Umat Islam ni tidak memaksa sama sekali orang bukan Islam untuk memasuki Islam ataupun menerima Islam. Allah pernah berfirman, Allah SWT berfirman yang bermaksud tiada paksaan dalam agama, dalam surah Al-Baqarah 256. Seperti yang kita tahu, sejarah yang paling menarik tentang hakikat penyebaran ajaran Islam dapat dilihat dalam peristiwa penaklukan kota Baghdad oleh orang Mongolia semasa pemerintahan Bani Abbasiyah. Selepas berjaya menawan kota Baghdad dan memerintah kota tersebut untuk beberapa tahun, akhirnya tentera dan pembesar Mongolia secara sukarela memeluk agama Islam. Mereka tidak dipaksa. Umat Islam ni tidak paksa pembesar Mongolia ini untuk memeluk Islam, tapi mereka sangat kuat. Mereka sangat memahami kerana mereka mengkaji kebenaran Islam dan kesucian Islam tersebut. Ada satu tanggapan salah yang agak popular dalam kalangan masyarakat Islam sendiri tentang ajaran Islam. Mereka mengatakan Islam ini tidak mementingkan kehidupan dunia. Pada pandangan mereka, masyarakat Islam perlu menumpukan sepenuhnya kepada amal ibadat khusus untuk mendapatkan kebahagiaan pada hari akhirat. Kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia hanyalah milik orang bukan Islam. Dengan itu, biarkan orang bukan Islam berusaha untuk kejayaan hidup di dunia, manakala orang Islam menumpukan kepada kejayaan dunia dan akhirat. Hal ini merupakan satu tanggapan salah yang sangat berbahaya bagi umat Islam yang bercanggah dengan mesej Islam yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan sifat orang yang beriman yang sentiasa berdoa. Dalam surah Al-Baqarah 201, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada siksaan neraka. Ayat ini jelas sekali mengajar kita supaya sentiasa berdoa untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita semua tentu tahu bahawa kebahagiaan di dunia dan akhirat ini tidak tercapai sekadar berdoa saja. Dengan kata lain, kita haruslah berusaha untuk menuju kejayaan sama ada di dunia dan juga akhirat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Samta. Nombor metrik I1830344. Okey, saya akan menyambung perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai faktor salah faham terhadap agama Islam.
Pertama sekali, Islam adalah agama yang sering disalah taksir oleh orang bukan Islam dan orang Islam. Seperti yang kita tahu, agama Islam ni sering dikaitkan dengan salah faham ataupun perkara yang tidak sealiran dengan agama-agama yang lain. Yang keduanya adalah agama Islam ini akan menyebabkan keunggulan Islam tidak terselah dan keindahan tidak dilihat dari segi ilmiah dan amaliyahnya. Okey, apabila berlaku salah faham yang berlaku di dalam agama Islam itu sendiri, maka kebaikan ataupun kesalahan agama Islam itu akan menjadi pudar dan orang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri akan melihat Islam itu bukan suatu agama yang suci atau agama yang baik. Seterusnya adalah menjadi punca orang Islam tidak tertarik mendekati agama Islam, bahkan memusuhi, dan lebih malang lagi adalah apabila umat Islam sendiri meragai dan kelihatan keliru dengan agama Islam. Seperti yang saya katakan tadi, apabila salah faham ini wujud di dalam agama Islam, maka orang Islam, orang yang bukan Islam pun melihat agama Islam ni bukan sesuatu agama yang baik. Lebih malang lagi, orang Islam sendiri keliru dan tidak melihat agama Islam ni sebagai agama yang betul. Rasulullah SAW sendiri pernah menegaskan bahawa Islam akan digelapkan oleh orang Islam tersendiri. Maksudnya daripada segi fahaman kita pun, apabila tambahan pula pada zaman sekarang ni banyak pendekatan, fahaman dan cara pemikiran yang mungkin tidak selari dengan pendapat orang lain. So dia memberi gambaran yang tak baik, bahawasanya orang Islam sendiri yang memberikan imej yang tak baik kepada agama Islam kerana disebabkan ideologi ataupun pemikiran yang tak sealiran, maka dia memberi kesan yang tak baik. Oleh yang demikian, umat Islam perlulah ada kesedaran dan bangkit memperbetulkan keadaan ini. Kerana apa? Kalau bukan orang Islam sendiri yang membangkitkan ataupun memperbetulkan agama ini, maka orang bukan Islam tak mampu nak buat benda tu, sebab hanya orang Islam saja boleh lakukan kepada agamanya sendiri. Okey, baik. Kita masuk sedikit mengenai salah faham terhadap agama Islam dari sudut orang bukan Islam. Sebelum kita masuk secara khusus mengenai orang Islam, secara umumnya kalau kita lihat pelbagai persepsi ataupun pandangan orang bukan Islam terhadap agama Islam itu sendiri, walaupun mereka tidak melihat agama Islam itu secara praktikal ataupun secara mereka sendiri yang memasuki Islam tu, tapi secara umumnya pelbagai pandangan ataupun persepsi yang mereka timbulkan terhadap agama Islam ni, antaranya adalah agama Islam ni dilihat seolah-olah mempunyai tetapan yang tersendiri dan dianggap agama yang menyekat kebebasan individu dan mempunyai larangan-larangan keras seperti larangan berjudi, meminum arak dan memakan babi. So agama orang bukan agama Islam ni memandang agama Islam ni mempunyai syarat yang macam ketat, ataupun dia ada larangan yang membuatkan manusia ni tak boleh buat sesuatu perkara tu dengan kebebasan diri dia sendiri. Selain itu juga agama Islam ni digambarkan seterusnya, agama Islam ni dilihat sebagai agama yang liberal, iaitu yang membenarkan poligami dan perceraian. Maksudnya orang bukan Islam menganggap agama Islam ni membenarkan perkara tersebut berlaku di atas muka bumi, khususnya di Malaysia lah. Seterusnya, orang bukan Islam menganggap agama Islam ni seperti orang kata sempit ataupun menumpukan kepada agama semata-mata. So seperti yang kita sering dengar lah, agama Islam ni banyak fokus kepada akhirat, mencari ilmu akhirat dan tidak mementingkan ilmu dunia, sehingga mengabaikan ilmu dunia.
Jadi benda tu menampakkan agama Islam ni agama yang sempit. Sehingga kan ada setengah orang bukan Islam mengatakan orang Islam ni pun tak suka ataupun tak berminat dengan bidang perniagaan disebabkan adanya riba. So dia menganggap macam benda-benda tu tak boleh di dalam agama Islam dan membuatkan orang Islam akan terbantut ataupun tak terlibat secara langsung dalam perkara-perkara sedemikian. Banyak lagi sebenarnya mengenai orang kata pandangan ataupun salah faham orang bukan Islam terhadap agama Islam sebenarnya. Kalau kita nak kupaskan pelbagai perkara yang kita boleh huraikan. Jadi yang sebelum akhir sekali, agama Islam juga dilihat oleh orang bukan Islam. Akhir sekali adalah orang bukan Islam melihat agama Islam adalah agama yang inklusif ataupun yang kalau bahasa mudahnya adalah agama yang mahal, iaitu orang tertentu sahaja yang boleh memasuki agama Islam ni ataupun yang sering dikaitkan dengan agama Islam ni. Contohnya orang Melayu sering dikaitkan dengan agama Islam, orang Arab dikaitkan dengan agama Islam. Jadi bukan semua agama ataupun semua budaya yang boleh memasuki agama Islam. Dia menjadi orang-orang tertentu saja. Ini adalah pandangan orang bukan Islam sebelum mengenali ataupun salah faham orang bukan Islam terhadap agama Islam. Okey, seterusnya kita masuk kepada salah faham agama Islam khusus kepada agama Islam itu sendiri. Maksudnya golongan ataupun individu-individu yang beragama Islam. Pertama sekali, salah faham terhadap Islam secara umumnya melibatkan kecelaruan, kekeliruan dan kekusutan kefahaman ke atas agama Islam disebabkan beberapa perkara. Yang pertamanya adalah ideologi yang lahir daripada pemikiran manusia. Yang kedua adalah ajaran Islam yang tidak ada dan tersasar dari ajaran yang sebenar menurut agama Islam. Kedua-dua ni saling berkait rapat, khusus kepada orang Islam, kerana mungkin kita lihat pada hari ini masyarakat ataupun individu yang beragama Islam terlalu banyak orang kata menuntut ilmu, bukan di dalam Malaysia saja dan di luar negara. Jadi pelbagai ideologi yang lahir daripada pemikiran mereka yang membuatkan kecelaruan ataupun salah faham itu berlaku. Salah faham ataupun faktor secara umumnya mengenai agama Islam ini berlaku terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu faktor dalaman. Faktor dalaman yang pertama adalah faktor pemahaman. Seperti yang saya katakan tadi, ideologi yang lahir daripada pemikiran manusia. Secara umumnya, bila ideologi ni kita melihat kepada orang agamawan ataupun orang yang mempunyai ilmu. Tetapi faktor pemahaman ini lebih kepada individu yang kurang memahami ataupun tidak mengetahui Islam itu secara menyeluruh. Maksudnya mungkin bahasa mudah yang kita boleh katakan pada hari ini adalah mungkin kurangnya agama ilmu terhadapnya, ataupun dia lebih kepada lahirnya agama Islam tapi tidak mempraktikkan budaya agama Islam itu dalam kehidupan seharian, ataupun bahasa mudah yang kita boleh faham adalah mungkin jahil di dalam agama Islam. Tetapi secara umumnya mungkin dia mempraktikkan solat, tetapi tidak secara keseluruhan ataupun kefahamannya terhadap agama Islam itu agak rendah. Jadi bila berlakunya kefahaman terhadap agama Islam ini yang secara rendah, so dia menjadi salah satu faktor salah faham itu salah satu faktor berlakunya salah faham terhadap agama Islam. Apabila pemahaman terhadap agama Islam itu rendah, maka mudah agama-agama ataupun fahaman-fahaman yang tidak berkaitan ataupun mungkin daripada fahaman yang orang bukan Islam terhadap Islam telah orang kata dicampur adukkan. Seterusnya berlaku perpecahan. Ini sering berlaku kepada masyarakat ataupun di Malaysia pada hari ini khususnya. Apabila berlaku perpecahan,
dia berlakunya salah satu faktor orang kata salah faham terhadap agama Islam. Contohnya bila berlaku salah faham ideologi ataupun percanggahan pendapat di antara orang kata orang Islam, so dia akan berlaku perpecahan. Ketika ini bila berlaku saja perpecahan, akan ada pandangan orang Islam ni tak baik, pandangan dia salah. Orang ini pula cakap kata pandangan dia salah, dia ikut mazhab lain, dia ikut cara dia pemikiran, cara dia fikir, cara menggunakan akal fikiran saja. Bila berlaku perpecahan ni, so banyak orang kata salah tanggapan terhadap agama Islam, khususnya. Sebab apa? Bila macam saya cakap tadi, pemahaman, bila kurangnya pemahaman dalam diri, bila berlaku je perpecahan ni, jadi orang yang kurang pemahaman terhadap agama Islam ini akan orang kata, boleh kata celaru ataupun keliru dengan apa yang dikeluarkan ataupun pendapat yang dikatakan. Seterusnya adalah kepentingan kelompok tertentu. Yang ini pun berkait dengan yang perpecahan tadi. Apabila berlaku kepentingan terhadap kelompok ataupun individu tertentu, maka akan ada wujudnya salah faham ataupun fahaman yang tak baik tentang agama Islam. Contoh, bila ada pandangan dia, bila dia dah belajar sesuatu benda, ideologi yang dia faham, dia mengatakan okey, benda ni tak boleh buat macam ni, ini semua bid'ah. Bila dia ada kepentingan terhadap diri dia untuk pangkat, jawatan, maka benda tu memberi kekeliruan kepada orang yang kurang mahir ataupun kurang faham tentang agama Islam. Seterusnya kepada kita terus kepada faktor yang kedua, iaitu faktor luaran. Faktor luaran ni terbahagi kepada 3, iaitu faktor media massa, pengaruh persekitaran, institusi pendidikan dan ibu bapa. Kita pergi kepada yang pertama. Faktor media massa ni sering kita kaitkan disebabkan pada masa kini media massa ataupun teknologi yang wujud pada masa kini sangat, orang kata, tidak terkejar. Semuanya di hujung jari. Bila semua benda di hujung jari, maka orang kata apa maklumat, apa info, semua benda kita boleh access dengan mudah, tanpa kita bergerak, hanya semua di hujung jari. Bila mana perkara tersebut berlaku, maka mudah untuk perkara-perkara luar ataupun fahaman ataupun agama luar, bukan agama Islam, untuk mudah masuk ke dalam diri orang kata orang Islam. Maka tambahan pula orang yang mungkin tengah mencari ilmu ataupun tengah mendalami agama, maka waktu ketika ini dia akan menjadi faktor kepada berlakunya salah faham terhadap agama Islam itu sendiri. Yang kedua adalah faktor pengaruh persekitaran. Mungkin daripada segi rakan-rakan ataupun perkara yang dia lalui. Maksudnya contoh seperti bila mana macam tadi, bila mana mungkin dia nak mendalami agama Islam, dia nak mengetahui dengan lebih mendalam mengenai agama Islam, tapi benda tu memberi kesan kepada dia daripada segi mungkin orang sekeliling mengatakan okey, agama macam ni, ada pandangan macam ni. Jadi benda tu memberikan kekeliruan kepada dia. Seterusnya adalah institusi pendidikan dan ibu bapa. Kita pergi kepada institusi pendidikan. Kenapa institusi pendidikan menjadi salah satu faktor luaran mengenai salah faham terhadap agama Islam ni? Kerana apa? Pada hari ini kita lihat di pendidikan sendiri, di sekolah menengah, di sekolah rendah, di madrasah dan di institusi pengajian tinggi sendiri, pelbagai ideologi ataupun fahaman agama Islam itu yang pelbagai. Kita meraihkan dengan pandangan yang pelbagai, tetapi ada setengah perkara yang menyebabkan kekeliruan itu berlaku kepada individu ataupun orang kata remaja yang tengah mencari ilmu. Maka waktu tu akan memberi kesan yang tak baik kepada individu tersebut lah. Kerana apa? Bila memberi institusi pendidikan ni khususnya kepada guru-guru yang mengajar. Kerana apa? Bila mereka mengajar mengikut ideologi ataupun kepercayaan ataupun kefahaman mereka,
Maka kalau benda itu sealiran dengan agama Islam yang sebenar, maka baiklah. Tetapi sekiranya sebaliknya, maka benda itu akan memberi kesan kepada individu tersebut dan agama Islam itu sendiri. Seterusnya adalah ibu bapa. Daripada sektor ibu bapa sendiri, sebenarnya dia memainkan peranan. Kerana apa? Sekiranya ibu bapa tak memainkan peranan ataupun orang kata gaya hidup yang baik dari dalam keluarga, maka faktor ini, orang kata salah faham agama ini akan berlaku. Kerana ibu bapa ni yang orang kata melahirkan anak secara Islam, dah mendidik anak secara Islam, tapi tidak membimbing mereka mengikut dan mempraktikkan secara orang kata amali ataupun praktiknya dengan agama Islam, maka mudah untuk agama-agama lain mengambil alih, orang kata, kefahaman anak-anak ni khususnya tentang agama tu sendiri. Maka benda ni akan memberi kesan, mungkin tidak sekarang, tetapi untuk jangka masa lama dia memberi kesan yang tak baik kepada individu tersebut. Secara kesimpulannya, kedua-dua faktor ini memainkan peranan yang sangat penting. Kerana apa? Faktor dalaman saja tidak memberi kesan apa-apa kepada individu tersebut, kerana dia saling berkait dengan faktor luaran. Kerana bila berlaku je faktor dalaman, faktor luaran juga memainkan peranan ataupun saling berkait rapat dengan faktor dalaman. Kerana dua-dua ini adalah, orang kata, berlaku secara umum ataupun secara orang kata secara berlaku secara serentak. Maksudnya bila faktor dalaman ini berlaku, maka faktor luaran juga saling mengikutinya. Jadi apa-apa pun berbalik kepada dua faktor ini akan memberi kesan kepada salah faham terhadap agama Islam itu sendiri kepada umat Islam sendiri. So benda ni perlu dibendung supaya agar tidak menjadi penyakit ataupun wabak kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Abdul Rahman bin Abu Bakar. Nombor metrik I18303343. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan di bawah tajuk cara mengatasi salah faham terhadap Islam. Okey, sebahagian besar masalah yang muncul antara masyarakat bukan Islam adalah berpunca dari persepsi yang salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Hal ini kerana pihak tersebut tidak tahu atau berada dalam kejahilan memahami asas prinsip agama Islam. Okey, contohnya saya boleh bagi satu kes letupan yang berlaku di sebuah hotel yang menjadi tumpuan pelancong barat yang dilakukan oleh individu Muslim yang ekstremis, lalu digambarkan sikap sebagai anti-Islam, sikap anti barat, dan kemudiannya Islam digelar sebagai agama yang menggalakkan keganasan. Walau bagaimanapun, agama Islam dan umatnya tidak memusuhi barat atas sifatnya yang sebagai barat. Okey, terdapat pelbagai cara yang boleh kita lakukan bagi mengatasi salah faham terhadap Islam dalam konteks tanggungjawab negara, iaitu negara-negara Islam lah. Langkah-langkah yang boleh diambil ataupun perlu diambil oleh semua negara Islam untuk membetulkan persepsi terhadap Islam, sama ada perubahan yang melibatkan umat Islam atau perubahan terhadap persepsi dan pandangan bukan Islam terhadap Islam serta keseluruhannya. Oleh hal demikian, terdapat beberapa langkah yang saya nyatakan ataupun yang boleh diambil lah. Okey, yang pertama adalah kembali kepada ajaran Islam. Okey, Islam merupakan sumber Islam ni ada dua. Yang pertama adalah sumber yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita boleh jadikan sebagai rujukan terhadap nilai-nilai moral dan panduan dalam pensyariatan. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil satu dalil daripada ayat Al-Quran Al-Karim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, kepada uli al-amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Quran dan Sunnah.
ataupun hadis Rasulullah SAW, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Okey, surah ini adalah surah An-Nisa ayat 59. Okey, kembali kepada ajaran Islam boleh difahami dari beberapa perkara, antaranya adalah dengan memantapkan ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Okey, kerana ia merupakan asas kepada ajaran Islam lah yang telah dipelajari sejak kita kecil lagi. Selain itu, sebagai Muslim yang mahu menerapkan nilai-nilai moral, perlulah meningkatkan amal ibadat untuk ketahanan rohani dan sebagai jati diri seorang Muslim. Okey, seterusnya poin yang kedua adalah menghormati perbezaan pandangan dalam kalangan umat Islam. Okey, perselisihan yang muncul di dalam memahami dalil-dalil syarak adalah satu lumrah dalam kehidupan. Okey, malah perbezaan itu terdapat dah wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu an. Okey, saya ambil satu nukilan kata-kata daripada Umar bin Abdul Aziz berkaitan dengan perselisihan lah yang berlaku dalam kalangan umat Islam ini. Okey, kata-kata beliau adalah yang bermaksud, aku tidak gembira jika para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berselisihan pendapat sesama mereka, kerana jika mereka tidak berselisihan pendapat, maka tidak akan berlakunya ruksah, iaitu keringanan. Okey, dalil-dalil yang saya nyatakan yang sebentar tadi merupakan ataupun menunjukkan bahawa pada dasarnya agama Islam adalah agama yang mengajak kepada menghormati antara satu sama lain. Okey, perbezaan perlulah diterima sebagai satu hakikat yang bukan sahaja diterima kenyataannya, akan tetapi diraikan dan dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana. Akibatnya secara tidak langsung dapat dijadikan contoh kepada agama lain agar dilihat sebagai agama yang tidak sentiasa berselisihan antara mazhab atau negara-negara Islam. Okey, seterusnya yang ketiga adalah meningkatkan taraf kehidupan umat Islam. Negara-negara Islam juga perlu memberi contoh yang terbaik dan menonjolkan kesucian serta keharmonian ajaran Islam itu sendiri agar agama ini akan terus dipandang tinggi dan mulia. Peningkatan taraf hidup umat Islam perlulah menyeluruh daripada segala aspek kehidupan, misalnya pendidikan, ekonomi, sistem kekeluargaan, budaya dan sebagainya. Agama Islam menggalakkan umatnya untuk memajukan aspek-aspek tersebut supaya Islam tidak dipandang rendah martabatnya dan ketinggalan zaman. Okey, dan semuanya berkaitan dengan melibatkan dengan pemimpin lah. Pemimpin negara Islam misalnya yang berkarisma dan tegas memainkan peranan yang penting dalam memastikan segala aspek yang dibincang tercapai. Saya petik satu kata-kata daripada Imam Mawardi menyebut yang bermaksud imamah ataupun pemimpin utama dalam menjadi pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Okey, dan Imam Al-Haramain berkata pemimpin utama adalah pemerintah yang sempurna dan pemimpin berkaitan dengan khusus dan umum pada semua kepentingan agama dan dunia. Okey, oleh itu kita boleh lihatlah pemimpin yang baik akan memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf kehidupan umat Islam daripada aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sistem kekeluargaan, budaya dan sebagainya. Termampun pula ia akan menjadikan imej Islam sebuah agama yang bersesuaian mengikut perbedaan zaman. Okay, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Zulkifli. Nombor matrik I183033283. Okay, saya pada hari ini akan membentangkan berkenaan Malaysia di peringkat global. Tajuk ini akan membincangkan tentang sumbangan Malaysia terhadap perjuangan Islam di peringkat global atau peringkat antarabangsa. Okey, mari kita tengok poin yang pertama, iaitu penubuhan Institut Wasatiyah Malaysia oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Okey, tujuan penubuhan Institut Wasatiyah Malaysia ini adalah untuk mempromosikan sebuah agenda keserdahanaan negara, yang di mana Malaysia dipercayai adalah salah satu negara Islam yang stabil dan diberi orang kata kepercayaan
untuk diteladani untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan untuk membangunkan negara-negara Islam yang lain. Dan poin yang kedua adalah pewartaan Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan, iaitu POTA 2015, dan Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Khas Menangani Keganasan di Luar Negara 2015, iaitu SMATA. Rang undang-undang ini bertujuan adalah suatu undang-undang untuk mencegah perlakuan atau sokongan bagi perbuatan keganasan yang melibatkan organisasi pengganas dari sesuatu negara asing serta bagi kawalan terhadap orang yang terlibat dalam perbuatan sedemikian. Rang undang-undang ini telah diwatakan bagi tujuan untuk memeliharalah agama Islam serta mencegah segala salah faham yang cuba disebarkan oleh golongan-golongan pengganas ini, dan bagi menyekat fahaman-fahaman yang tidak sepatutnya masuk ke dalam negara lah, yang dianggap sesat. Jadi sekian, itulah serba sedikit sumbangan Malaysia terhadap Islam di peringkat global. Sekian, terima kasih. Seterusnya slide yang terakhir adalah berkaitan dengan rumusan, iaitu apa yang kita dapat rumuskan daripada perbincangan tentang salah faham terhadap agama Islam ni kan. Okay. First kali, salah faham yang boleh kita lihat sekarang ini menyebabkan perpecahan serta peperangan yang mengundang pada kemusnahan semata-mata. Okey. Kita dapat lihat sekarang ni, apabila salah faham yang berlaku ni, berlakulah peperangan antara negara-negara. Contohnya kita tengok sekarang Afghanistan, yang mana terdapat banyak pihak kuasa-kuasa besar yang campur tangan dalam negara mereka dan menyebabkan pergaduhan dan kehancuran terhadap negara itu sendiri. Itu akibat salah faham mereka terhadap agama Islam, yang mana di situ terdapatnya Al-Qaeda dan macam-macam lagi pemberontak yang dikatakan sebagai pemberontak. Okey. Seterusnya adalah salah faham daripada media sosial menyebabkan penerimaan masyarakat dalam Islam ke atas agama Islam sebagai sebuah agama harmoni menipis dan menimbulkan satu penyakit baru, iaitu dikenali sebagai Islamofobia dalam diri. Okey. Kita tak dapat nafikan bahawa kuasa media sosial ni yang menjadikan penerimaan masyarakat, iaitu salah guna kuasa dalam media sosial ni, menyebabkan penerimaan dalam masyarakat terhadap Islam ni menipis sebabkan berita-berita palsu yang telah disebarkan, dan sehingga akan menimbul satu penyakit baru, iaitu yang dikenali sebagai Islamofobia. Itu yang mana kita dapat tengok bahawa kes-kes seperti yang berlaku di New Zealand, iaitu ada seorang lelaki yang menyerang sekumpulan jemaah dalam masjid, yang menyebabkan timbulnya perasaan Islamofobia dalam diri mereka itu dan merasakan orang Islam ini bahaya. Okey, seterusnya media sosial di barat yang bersikap berat sebelah terhadap Islam. Okey, seperti yang saya katakan sebelum ni, media sosial ni pada zaman sekarang memainkan satu peranan yang amat penting, disebabkan media sosial yang di barat berat sebelah terhadap Islam menyebabkan pandangan-pandangan masyarakat terhadap Islam ni buruk. Kadang-kadang kita boleh tengok seperti negara-negara yang anti dengan Islam, kebanyakannya media-media mereka akan menayangkan tentang keganasan-keganasan yang dilakukan, padahal perkara itu tidak dilakukan oleh umat Islam sekalipun. Okey, seterusnya, segelintir umat Islam sendiri yang mempunyai pandangan yang ekstrim terhadap agama serta pandangan mereka dalam agama Islam. Okey, di sini ni saya nak membawakan, nak mengetengahkan tentang isu umat Islam sendiri. Kadang-kadang kita tengok kan pendapat-pendapat yang terlampau ekstrim dalam agama Islam sendiri, iaitu sehingga akan menyebab pergaduhan sesama umat Islam sendiri tu. Dan apabila berlaku pergaduhan ni, orang sekeliling ataupun bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain akan melihatkan bahawa Islam ni satu agama yang ganas
kerana ada setengah yang terlampau ekstrim terhadap pandangan ataupun aliran yang dibawa ni menyebabkan pergaduhan yang besar, dan ada kalanya sampai hingga membawa kepada peperangan. Sedangkan perbezaan pendapat dalam agama Islam itu adalah satu kelebihan dalam agama Islam, kerana Nabi kata kita perlu cari satu titik persamaan di dalam agama Islam itu sendiri untuk mengharmonikan lagi. Okey, seterusnya salah faham yang berlaku kepada umat Islam ialah atas dasar tidak suka dan tidak mahu mendekati serta memahami agama itu sendiri. Okey, ini lebih kepada agama lain, iaitu seperti yang kita dapat tahu, kadang-kadang setengah agama lain ataupun pengikut mereka tidak mahu mendalami agama Islam itu sendiri ataupun tidak mahu mengenali agama Islam itu sendiri. Dan apabila mereka cetek dalam pengetahuan tentang agama, iaitu agama Islam, mereka akan melihat daripada pandangan mata kasar, iaitu melalui tingkah laku orang Islam sendiri yang tidak baik, serta daripada pengaruh-pengaruh media sosial, dan menyebabkan mereka terpengaruh dan menganggap bahawa agama Islam ni satu agama yang ganas ataupun agama yang menyebabkan pergaduhan, peperangan, kemusnahan begitu. Okey, seterusnya segelintir masyarakat Islam yang membawa imej buruk tentang agama. Okey, kita tidak dapat nafikan juga bahawa imej agama Islam ni kadang-kadang tercela disebabkan beberapa golongan-golongan yang membawa keganasan di dalam Islam. Okey, sebab kita tak dapat nafikan bahawa di dalam setiap agama ada yang membawa perwatakan yang ganas ataupun yang menyebabkan orang lain melihat kata agama ini ganas. Tetapi di dalam Islam, segelintir masyarakat yang bawa imej yang ganas ini selalu ditayangkan di dada akhbar serta di dalam forum-forum yang membincangkan tentang agama, dan menyebabkan orang daripada agama lain atau bangsa lain takut untuk mendekati Islam dan terus membuat satu judgement ataupun penilaian bahawa Islam ini adalah agama yang menakutkan ataupun agama yang bahaya. Okey, itu saja daripada kami, daripada kumpulan saya yang tentang isu salah faham terhadap agama Islam. Okey, Assalamualaikum.